Kita dengar pula Menteri Kanan Azmin Ali. Kalau dengar cakap Azmin Ali ni, gajah boleh terbang. Dia kata syarikat di Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu terus komited dengan melabur berjuta-juta ringgit di Malaysia. Katanya Kementerian Perdagangan dan Industri akan mengelolakan pelaburan yang akan datang. Jadi dia mengutus misi ke dua-dua negara tersebut dari 26 April hingga 4 Mei lalu. Arab Saudi telah memberi komitmen yang kuat untuk meningkatkan import minyak sawit. Dia bukan nak melabur, dia import minyak sawit. Jadi MITI komited untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat pengedaran produk minyak sawit. Bukan pelaburan datang untuk jual minyak sawit. Tak apalah, kata. Dan berkaitan dengan makanan untuk wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain daripada mendukung dasar di rantau ini bagi meningkatkan keselamatan makanan. Itu kata yang dilaporkan oleh bernama. Tapi sebenar-benarnya apa yang berlaku? UAE melabur 22.9 bilion di Indonesia. Nilainya 95 bilion ringgit. 22.9 bilion USD. Kemudian dia melabur lagi 10 bilion USD. 41.2 bilion pada bulan Mac yang lalu. Jadi ini telah diumumkan oleh Arab Saudi. Sedangkan Azmin Ali mengumumkan kerajaan Arab Saudi committed untuk beli minyak sawit merah, beli minyak kelapa sawit je lah. Sebab itu saya kata, kalau Azmin Ali bercakap ni, gajah pun boleh terbang. Aduh, sekarang ni, saya melihat bahawa apa yang berlaku hari ni, saya gerun. Kerana dari segi laporan-laporan yang kita terima, hutang kerajaan bukan sikit dah sekarang, saudara. Hutang kerajaan bukan ditanggung oleh kerajaan ini, tetapi oleh kerajaan masa depan. Dan akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui pelbagai cukai-cukai baru. Jadi bila new government akan datang ni, untuk menyelesaikan masalah hutang ni, maka terpaksa dikenakan cukai dan sebagainya. Rakyat yang akan menderita. Dalam tempoh 3 bulan saja sejak tahun 2021, kerajaan telah membuat pinjaman baru sejumlah 54.5 bilion ringgit. Secara hutang ini perlu dilunaskan. Dan ini tidak diberitahu pinjam dari mana. Dari mana wang itu dipinjam, siapa yang memberi pinjaman, kerana kita akan bayar balik. Kerajaan hari ini tak tahu akan berkekalan ataupun kalah. Kalau dia tak ada jadi kerajaan, maka kerajaan barulah akan memikul bebannya. Sebab daripada bulan Januari, 7 Januari, dia pinjam 3.5 bilion. Sebanyak 19 bilion, saudara. Macam saya katakan 3-4 hari lepas. Biarlah saya nyatakan lagi supaya kita dapat faham. Biarkan berkali-kali saya nyatakan, ini catatan, ini tak boleh dinafikan. Saudara Nurizan Said memang takut, amat mengerikan. Kerana Januari 2021, kerajaan telah meminjam sejumlah 19 bilion. 7 Januari, pinjam 3.5 bilion. 12 Januari, 3 bilion. 15 Januari, 4.5 bilion. 19 Januari, 2 bilion. 26 Januari, 2 bilion. 22 Januari, 4 bilion. Itu bulan Januari. Datang bulan Februari, sejumlah 13 bilion yang dipinjam. Iaitu pada tanggal 4 Februari, 4.5 bilion. 9 Februari, 2 bilion. 19 Februari, 4 bilion. 24 Februari, mana ni? 24 Februari, 4 bilion. Dan 24 Februari, 3.5 bilion. Totalnya, berapa tadi? Sejumlah 13 bilion. Datang bulan Mac. Saudara. Pada bulan Mac, hutang dipinjam adalah 22.5 bilion. Bukan pinjam sikit-sikit dah sekarang ni. Main bilion. 5 Mac, pinjam 4 bilion. 10 Mac, 1.5 bilion. 15 Mac, 4 bilion. 17 Mac, 2.5 bilion. 22 Mac, 4.5 bilion. 25 Mac, 2 bilion. 30 Mac, 4 bilion. Dia tiap-tiap bulan berhutang. Jadi kerana hari ini pembendaharaan Malaysia, Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, dia boleh menambah perbelanjaan atau menggunakan kumpulan wang yang disatukan masing-masing tanpa mendapat kelulusan wakil rakyat di Parlimen. Dan rakyat akan kekal menjadi pengemis untuk menjadi pembayar hutang di masa akan datang. Hutang terus meningkat sehingga ke paras yang cukup membimbangkan. Malah segala hutang-hutang ini termasuk dalam inflasi, defisit dan juga tunggakan hutang menjadi beban negara.
Kini Kerajaan Perikatan Nasional ternyata gagal berbelanja. Gagal kerana Kerajaan Perikatan Nasional telah berbelanja lebih dari pertukaran yang sedia ada. Malahan ia melebihi GDP 68%. Dan kita akan melihat keseluruhan kegagalan Partai Barat ini pada akhir tahun 2021. Hutang ini kenyataan Datuk Seri Najib pada saya, dia kata hutang dijangka akan meningkat sehingga 1.4 triliun. Ketika itulah kerajaan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin akan mengambil langkah. Jalan lain tak ada, terpaksa meminjam daripada IMF. Ini yang paling kita takutkan. Ini yang disuarakan oleh Yang Berhormat Menteri Tengku Razili Hamzah. Berkali-kali dia mengingatkan, dia kata, Datuk, siarkan, nyatakan pada rakyat, jangan sampai kita meminta sedekah dengan IMF. IMF ni kalau mereka masuk, maka negara kita ini adalah seolah-olah seperti muflis. Bagaimana berlaku di Greece. Sampai sekarang lagi ekonomi terkial-kial. Rakyat tidak lagi dapat keselesaan. Ini keadaannya. Dan hutang-hutang lapuk tak mungkin mampu kita bayar. Kegiatan ekonomi tidak serancak dulu. Kalau IMF masuk, mereka akan meletakkan syarat. Kamu boleh belanja sekian banyak saja. Dan ini akan terkesan pada kaki tangan kerajaan. Ini juga akan terkesan kepada pembangunan negara. Kita akan memasuki fasa yang ke-12. Dasar pembangunan negara. Ini keadaannya. Yang Yang Mulia Tengku Razali mengingatkan pada saya. Dia kata, Datuk, kena siarkan, kena nyatakan pada warga net bahawa negara kita akan berhadapan dengan kehadiran IMF. Suka tak suka, dah tak ada jalan lain. IMF lah, International Monetary Fund. Dalam keadaan beginilah, saudara, kita amat sedih lah. Sebuah negara yang begitu makmur, dengan penghasilannya, kita semua ada. Hasil bumi ada. Hasil pertanian ada, tapi kita tidak memanfaatkan. Negara kita makmur dengan minyaknya, dengan dulu biji timahnya, dengan getahnya, komoditi kita banyak. Dan rakyat kita bukan ramai. Rakyat kita tak ramai, 32 juta saja. Dengan pendapatan negara yang dihasilkan oleh Petronas sebenarnya cukup untuk menyara kehidupan warganya, sebagaimana apa berlaku di sebuah negara Eropah. Rakyatnya boleh dapat wang setiap bulan 1,500 masuk ke kantong. Pendidikan percuma, rawatan perubatan percuma, malahan ada pihak rumah percuma. Apa yang dilakukan waktu di Libya kerana penghasilan daripada minyak. Apa yang kita lihat sekarang ni berlaku di Turki. Rakyatnya cukup bahagia. Tapi kenapa tidak berlaku di negara kita? Semenanjung emas ini kenapa perlu diperkosa oleh pimpinan-pimpinan yang tidak langsung memikirkan soal rakyat? Tapi bila kita bercakap, bila kita bertanya, dia akan mengatakan ini dilakukan demi rakyat, demi negara. Demi negara, demi rakyat macam mana? Kalau kantong masa depan pun kamu sudah korek. Lain tak ada pinjaman. Karo negara dipunggah saja. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni kita tak tahulah apa nak jadi.